Hai, Assalamualaikum semua. Nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku. Sekarang aku nak tanya korang. Korang tahu tak siapa Hamas, siapa Fatah? Ya, pada hari ini aku ingin bercakap tentang dua entiti ini, dua kumpulan ini yang berada di dalam tanah Gaza, berada di tanah Palestin, di mana dua kumpulan ini yang dianggotai oleh orang-orang Palestin, orang-orang Islam kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, yang sebenarnya tidak sebulu ataupun boleh dikatakan memang tak sehaluan lah, tak sekepala. Dan kerana inilah pentadbiran di Palestin itu sangat-sangat rapuh dan mudah untuk dipenetrate oleh Israel. Simple guys, basic, simple gila. Memang kalau macam satu negara itu, kalau dia tak bersatu, jika mereka tidak boleh ada sependapatan, mereka tak boleh duduk semeja berbincang, mereka tak boleh nak dapat kata putus, bagaimanakah mereka ingin menjaga negara mereka sendiri? Dan kerana inilah aku nak bercerita dengan korang tentang bagaimana sebenarnya Palestin itu dijatuhkan sendiri oleh orang Islam. Ya, berdasarkan tajuk yang korang tengok ini, korang kena sedar bahawa sebenar-benar musuh Islam adalah daripada dalam juga. Mereka adalah duri dalam daging, menyebabkan sesebuah negara itu, sesebuah institusi itu berada dalam keadaan yang rapuh dan akhirnya mudah untuk dijajah, mudah untuk ditawan dan mudah untuk ditakluk, seperti apa yang berlaku dengan Palestin sekarang. Aku akan bercerita dengan korang tentang apakah perbezaan antara Fatah dan Hamas ini. Siapakah di belakang Fatah? Apakah yang telah diterima ataupun telah disuap oleh mereka-mereka ini kepada Fatah sehinggakan mereka sanggup untuk mencemarkan duli kedaulatan Palestin? Let's dive into the story. First thing first, kita kena tahu perbezaan Fatah dan Hamas. Secara ringkas dalam video ini, paling simple yang aku boleh letakkan, cara aku nak membezakannya, aku hanya berikan dua benda yang left and right je lah, yes or no, ataupun kiri dan kanan je lah untuk membezakan Fatah dan Hamas. Sebab benda ni kalau korang baca betul-betul, korang boleh dapat dengan lebih banyak lagi. Cuma sekarang ni aku nak bagi korang secara surface saja supaya kita senang faham. Dari segi ideologinya, Fatah dan Hamas tidak berkongsi ideologi yang sama. Yang pertama, Hamas ini lebih kepada cara pemerintahan yang lebih Islamik, alright, lebih mengikut cara-cara syariah yang sepatutnya, yang betul-betul ikut Islamik yang habis lah. Memang dikatakan memang cara Al-Quran yang sebenarnya. Fatah pula, mereka mengamalkan ideologi yang lebih kepada secularism. Ya, mereka mengadaptasikan cara kepimpinan ideologi secularism ini daripada negara-negara barat untuk diadaptkan kepada mereka punya institusi, untuk mereka menjalankan institusi kerajaan orang dengan lebih mudah sekali. Kerana dengan cara ini bagi mereka dapat lebih mudah untuk berkomunikasi ataupun bekerjasama dengan dunia-dunia luar. Itulah perbezaan ideologi yang pertamanya. Hamas lebih kepada Islamik, cara pemerintahannya, cara yang dibawa memang totally Islamik. Dan kemudian Fatah pula adalah jenis lebih yang kepada what they call it, secularism. Sedikit tambahan maklumat, Fatah ini ditubuhkan oleh Yasser Arafat. Siapa tak kenal dengan nama Yasser Arafat ni? Ya betul, Yasser Arafat ni memang dikatakan bapa kepada Palestin, apa benda semualah. Dan dia dengan kawan-kawan dia lah yang mewujudkan Fatah ini, parti Fatah ini, yang untuk memimpin, yang untuk menjadi kerajaan kepada Palestin, kononnya mewakili suara Palestin di UN. Kita lihat strategi kedua-dua parti ini, Fatah dan juga Hamas, dalam approach mereka handle situasi Israel ini. Cara Hamas approach masalah ini ataupun tackle masalah ini adalah dengan mewujudkan arm resistance. Hamas lebih kepada mendubuhkan angkatan tentera dan sebagainya bagi mempertahankan nasib orang-orang Palestin. Mereka membuat serangan balas. Okey, apabila tentera Israel menyerang, menyerbu, menghalau dan sebagainya, approach Hamas ni adalah lebih kepada arm resistance. Mereka menggunakan senjata, mereka menggunakan konsep peperangan dalam mempertahankan diri mereka. Berbeza dengan Fatah ni dia mengambil approach di mana mereka hanya menggunakan negotiation. Dari mula mereka tubuhkan sampai sekarang tak habis-habis negotiate, berbincang dengan Israel, dan akhirnya Palestin memakan diri selama berpuluh-puluh tahun. Pergolakan isu ini semua tak pernah selesai, maka malah lebih teruk semakin hari dan sebagainya. Dan mereka tidak sedikit pun berganjak daripada diorang punya ideologi, mereka sedikit pun tidak berganjak daripada mereka punya pendirian yang ingin terus berbincang sampai Abang Jamil mampus. Dan cara kedua-dua parti ini pandang Israel juga amat berbeza. Hamas adalah sebuah parti yang tidak mengiktiraf ataupun tidak langsung menganggap Israel itu sebuah negara. Ya, mereka menganggapkan memang betul Israel tu tak wujud, negara Israel, tanah Israel tu memang tak ada dan sebagainya. Sama seperti apa yang mereka percaya dalam Al-Quran, sama seperti macam kita semua percaya di mana bahawa tempat itu bukan tempat Israel. Tetapi berbeza dengan Fatah. Fatah actually recognize, mereka mengiktiraf tanah Israel itu. Mereka bekerjasama dalam membuat border,
memberi kedaulatan tanah Palestin itu kepada Israel dan mereka mengiktiraf kewujudan negara Israel itu sendiri. So itu adalah fakta yang sebenarnya. Jadi nampak tak kat sini? Actually di dalam negara Palestin itu, di dalam Palestin itu sendiri terdapat satu parti yang Islam yang berlainan ideologi, yang bercanggah pendapat sesama Islam itu sendiri. Ada satu yang betul-betul memperjuangkan Islam, yang satu ini boleh adapt, boleh terima Yahudi, boleh terima Israel itu sebagai negara dan sebagainya. Bukan setakat itu saja guys. Fatah ni kalau korang nak tahu, pada 1993 Yasser Arafat berjumpa Bill Clinton, mereka sign perjanjian Oslo Accord ni. Alright, apakah perjanjian itu? Perjanjian itu boleh buat apa? Perjanjian itu boleh jadi apa? Oslo Accord itu memberi full authority, memberi full control kepada Israel terhadap Palestin punya ekonomi dan security. Ya, Oslo Accord tahun 1993 yang ditandatangani oleh Yasser Arafat dan juga Bill Clinton bersetuju untuk memberi Israel secara mutlaknya penguasaan ekonomi dan juga security-nya. Dan juga kalau tak silap aku, dia punya civil affair. 3 benda yang Israel jaga kat tanah Palestin. Sekarang ini siapakah yang mengambil Palestin daripada Palestin? Ataupun sebenarnya Palestin yang memberikan Palestin kepada Israel? Nampak tak? Selain daripada itu guys, korang tahu tak pada tahun 2006 US membelanjakan 1.9 juta US dollar untuk membantu Fatah dalam pilihan raya Palestin pada tahun 2006 itu. Ianya adalah daripada 400 juta yang dibayar ataupun yang diberi kepada Palestin oleh Amerika Syarikat setiap tahun. Ya, setiap tahun Fatah menerima 400 juta dalam bentuk bantuan membantu menggerakkan parti Fatah itu. Kita kat Malaysia ni beria lah nak support Israel lah sebagainya lah, apalah. Memang kita bermati-matian, kita memang saudara Islam kita ditindas, betul tak? Memang kita rasa pedih, rasa sakit dan sebagainya. Tetapi tanpa kita sedari, actually yang membunuh saudara kita sendiri, membuatkan isu ni tidak habis-habis daripada dulu lagi adalah orang Islam itu sendiri. Orang Islam yang di dalam negara Palestin itu sendiri. Betapa pedih, betapa sakitnya hati bila kita dengar benda-benda macam ni. Memang sangat-sangat tak masuk akal tau. Dan oleh kerana itulah, dan kerana itu jugalah parti Fatah ini menjadi suara kononnya kepada orang-orang Palestin di UN. Dan kerana itu jugalah apabila persidangan UN ini dilangsungkan dan sebagainya, dan macam-macam lagi, kita boleh sedar, kita boleh nampak bagaimana actually UN boleh lepas tangan, macam mana PBB boleh lepas tangan, tak ambil peduli. Kerana apa? Kerana wakilnya sendiri mengatakan bahawa benda ini bukan masalah daripada Fatah, bukan masalah daripada Palestin. Palestin tidak mengiktiraf Hamas, tidak mengiktiraf Hamas dan tidak mengiktiraf apa yang dilakukan oleh Hamas. Dan ya, akhirnya Hamas itu sendiri digelar teroris kerana ada musuh dalam selimut. Dunia ni ingat apa? Hamas tu memang saja-saja untuk jadi teroris ke? Hamas tu memang saja-saja untuk jadi penentang ke dekat Palestin? Kalaulah orang yang bertanggungjawab untuk membela nasib Palestin, kerajaan yang betul-betul menggerakkan ke arah Islam, kerajaan yang betul-betul menjaga kedaulatan negara Palestin, kerajaan yang betul-betul menjaga kedaulatan rakyat, kedaulatan undang-undang Palestin, korang rasa ada tak orang yang ingin memberontak? Adakah manusia lain-lain yang ingin menjadikan teroris? Ada tak manusia lain yang ingin menjadi rebel, yang menentang kepada apa yang dilakukan oleh kerajaan? Tidak. Right? Ini kerana mereka sendiri sebagai seorang Islam tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang Islam yang betul, dan mereka mengiktiraf, mereka menerima Israel. Dan itulah yang membuatkan wujudnya satu sifat dendam, geram dan juga marah oleh keluarga-keluarga yang ditindas, oleh keluarga-keluarga yang dibunuh, yang diserang, yang di-attack oleh Israel. Dan akhirnya negara sendiri atau parti kerajaan negara kau sendiri, mereka tidak mengambil apa-apa tindakan. Mereka seolah-olah melepas tangan, mereka seolah-olah menerima Israel dengan lebih teruk lagi. Dan kerana itulah wujudnya Hamas, wujudnya penentang ini, wujudnya sebuah tentera, sebuah parti yang ingin membebaskan Palestin dengan cara Islam, dengan apa yang telah dikabarkan dalam Al-Quran dan sebagainya. Memang betul, inilah manusia-manusia yang memperjuangkan benda yang sebenar. Bukannya parti Fatah yang mengamalkan secularism, mengamalkan kerjasama yang baik dengan Israel. Tak masuk akal. So, untuk menjawab persoalan korang, mengapa konflik di Palestin tidak habis-habis? Konflik di Palestin memang tak ada kesudahannya. Kenapa tak ada orang nak membantu Palestin? Kenapa tak ada orang nak membantu saudara Islam kita? Inilah jawapannya. Kerana ada duri di dalam daging, kerana ada gunting dalam lipatan yang sentiasa memusnahkan apa yang diusahakan untuk mencapaikan kebahagiaan, untuk mencapai kemerdekaan, untuk mencapai keamanan. Benda itu takkan jadi selagi ada manusia di dalam negara itu yang merosakkan ianya,
yang terus menerima Israel, yang terus ingin berbincang dengan Israel sampai kiamat. Itulah manusianya. Itulah Fatah, itulah Hamas. Secara ringkasnya yang aku berceritakan dalam video ini, yang ingin memberitahukan korang kenapa konflik di Palestin itu tidak habis-habis. Thank you guys for watching. See you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.